di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita ni rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin dan kerana Allah Subhanahu wa taala jua. Hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama dalam rancangan Rampai Pagi. Saya Abdul Waliumul Fazil tidak berkesorangan pada pagi ini. Istimewa alhamdulillah bersama dengan rakan setegas saya Mahirah pagi ini. Assalamualaikum Mahirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wali pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat? Kabar sihat sahaja, baik-baik. Mahirah sendiri apa khabar, sihat? Alhamdulillah, saya sihat dan tidak sangka juga ya di hari raya yang ke-12 ya. Bergandingan dengan Wali. Selamat Hari Raya Aidilfitri Wali. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf juga kita batin. ucapkan buat Mahirah. Maaf zahir dan batin. Ya, ini kali pertama kita bertugas di Hari Raya ya. Kita bertugas digandingkan di Hari Raya. Wah, Alhamdulillah. Gembira rasanya ya. Jadi penonton-penonton kita ni yang menyaksikan hari ini pertemuan kita hari Isnin. Kita sudah pun memasuki minggu yang baharu dan alhamdulillah hari ini 22 April ya. Kalau saya tidak silap 22 April 2024 Masihi bersama dengan 12 Syawal 1445 Hijrah. Selamat kembali bertugas, selamat kembali ke sekolah. Buat anak-anak kita ni hujung minggu kemarin pastinya sibuk ya dengan pelbagai aktiviti-aktiviti berhari raya yang kalau kita lihat di negara Brunei Darussalam pada ketika ini masih lagi rancak ya. Dapat kita dirasakan orang-orang kita ni berkunjung-kunjungan dan juga berhari raya. Jadi hendaknya apapun juga perancangan Auda untuk pagi Isnin, untuk hari ini, semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan Auda dan kita mengharapkanlah ya dalam sama-sama kita ni beraktiviti berhari raya dan juga sebagainya ini kewajipan kita ni jangan sampai terlupa dan mudah-mudahanlah ya apapun tugasan dan juga amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita ni semua akan dapat kita ni laksanakan dengan sebaik-baiknya, mengharapkan hari ini akan menjadi hari yang produktif untuk kita ni semua. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya. Alhamdulillah. Walaupun kita sudah pun berada di Syawal yang ke-12, tapi walaupun juga waktu persekolahan, waktu percutian sebetulnya ataupun waktu berehat kita ini sudah pun berakhir. Tapi ini tidak bermakna Syawal sambutannya masih lagi giat dilaksanakan dan kita percaya juga ya dalam masa terdekat ini pelbagai aktiviti perayaan untuk bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri giat dilaksanakan. Tidak kiralah daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta dan juga sekolah-sekolah khususnya. Barangkali ada di antaranya adik-adik kita sekarang ini sedang pun bersiap-siap ya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri di sekolah mereka ya. Maklum saja kalau di sekolah mereka akan berkesempatan ataupun berpeluang untuk berhari raya dari yang kita ni berkunjung-kunjungan lah iaitu antaranya ialah dengan berkunjung-kunjungan dari sekolah daripada satu darjah kepada satu darjah yang lain kelas yang lain. Betul sekali. Ini pasti pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh para anak-anak kita ni lah ya, ataupun murid-murid sekolah dalam suasana menyambut hari raya di sekolah masing-masing ya. Masih saya ingat waktu zaman sekolah dulu, sekolah menengah ya, antara momen yang terindah di musim hari raya ini, murid-murid akan menuju ke guru masing-masing, ke ofis guru masing-masing, pejabat guru masing-masing
untuk bersalam-salaman dan juga bermaaf-maafan di hari raya ini ya. Maklum Betul. sajalah hubungan antara murid dan juga guru ini sepanjang tahun memang tidak lepas ya dengan perkara-perkara yang tidak dapat kita nafikan lah ya. Tetapi begitulah suasana indah di hari raya sebegini akan menjadi momen-momen manis untuk mereka. Anak saya sendiri saya rasa-rasanya minggu lepas ya sudah pun ada menyambut hari raya di pusat penjagaan kanak-kanak. Bayangkan anak-anak kecil ya? Juga membuat perayaan sambutan hari raya. Dan adalah ya dihantarkan beberapa foto dan juga gambar-gambar suasana mereka berhari raya pada ketika itu. Kabarnya Mahirah, anak hari ini menyambut hari raya juga. Betul, hari raya di sekolah. Jadi kalau dibuat perbandingan kalau dulu kan kalau menurut pengalaman saya kalau waktu berhari raya di sekolah kami sendiri akan membawa bekal. Tapi sekarang ini alhamdulillah ada mempunyai khidmat catering di sekolah. Jadi itu adalah mempermudahkan dan memeriahkan lagi suasana hari raya anak-anak kita ni di sekolah. Jadi maksudnya tadi pagi tidak dibahatai kek ataupun disediakan bekal lah. Kalau dulu kita ni yang mempersiapkan bekal kita sendiri membawa kan. Membawa segala macam kacang, kek dari rumah dan juga boleh belanja lah. Tapi sekarang ini kita ni dengan kemudahan yang ada, adanya perkhidmatan catering. Jadi ini mempermudahkanlah kepada anak-anak kita ni di sekolah untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Luar biasa sekali ya. Selain daripada sekolah-sekolah menyambut Hari Raya, pejabat-pejabat juga sekali kita ni bertugas dan juga bekerja ini turut sama kita ni lihat ya ada meraihkan dan juga menyambut Hari Raya Aidilfitri ya. Suasana yang luar biasa sekali di musim Syawal tahun 1445 Hijrah ini. Mahirah, sebelum kita ni panjang lebar lagi ni mengenai dengan Hari Raya ini, apa kata kita buka terlebih dahulu tidak sampai pagi ini dengan bersama mengikuti bacaan surah Al-Fatihah dan juga kita ikuti bersama bacaan surah 3 Qul. Kembali selepas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita sama-sama menghayati bacaan surah Al-Fatihah dan juga surah 3 Qul, dan mudah-mudahan pada pagi ini apapun perancangan bis kita semuanya akan berjalan dengan lancar seiring dengan apa yang telah pun dirancang, dan kita mengharapkan juga keadaan cuaca hari ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan dalam keadaan yang mengizinkan, kerana semalam saja bukan main lebatnya hujan kemarin kan. Semalam sekitar dalam jam 8 malam membawa kepada jam 10 malam ya. Keadaan cuaca tu dituruni hujan yang lebat dan juga kita ni berpetir. Betul. Ya, kemarin saja telah pun dikeluarkan amaran peringkat kuning ataupun yang kita ni berwaspada daripada Jabatan Kaji Cuaca. InsyaAllah pagi ini kita akan cuba untuk menghubungi sekali lagi ya. InsyaAllah. Beliau bertugas di Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk bersama kita mengetahui ya ramalan keadaan cuaca untuk negara kita di Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini mungkin sehingga ke lewat petang ini nanti ya. Apapun mengharapkan mudah-mudahan keadaan cuaca baik-baik sahaja. Kalau pagi ini saya lihat tadi alhamdulillah ya mengizinkanlah untuk kita ni meneruskan apapun juga rutin harian kita ni untuk seterusnya ini ya. Baik, di samping maklumat cuaca kita juga nanti akan membawakan beberapa pengisian-pengisian menarik kepada auda penonton untuk hari ini. Kita akan mengetahui panduan waktu-waktu sembahyang juga insya-Allah selepas ini bagi keempat-empat daerah dan juga nanti akan kita kongsikan sedikit ya intisari rancangan untuk hari ini. Jadi apa kata kita saksikan bersama terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang gaib, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami, serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan bala bencana. Dengan belas kasih-Mu, ya Allah, yang maha lembut lagi maha mengetahui, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita ni berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni semua akan terus dalam lindungan, rahmat serta pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun jua yang kita ni kerjakan, hendaknya akan terus mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, kita pada ketika ini cuba untuk menghubungi program bertugas di Jabatan Kaji Cuaca negara kita ni Brunei Darussalam untuk mendapatkan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita ni bagi tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Jadi sementara itu kita kongsikan intisari rancangan apa sahaja pengisian-pengisian menarik yang akan cuba kita bawakan kepada audio penonton untuk edisi Rampai Pagi hari ini ya. Sesuatu yang istimewa akan kita bawakan di penghujung Rampai Pagi nanti. Tetapi seperti biasa insya-Allah kita akan bersama terlebih dahulu dengan rakan-rakan penyampai kita ni ya di ketiga-tiga daerah. Memulakan nanti kita akan ke daerah Belait, kemudian kita akan ke daerah Tutong, terakhir nanti kita bersama dengan rakan penyampai dari daerah Temburong untuk bersama mengetahui bahan pengisian dan mungkin ada informasi dan juga maklumat-maklumat semasa nanti dikongsikan bagi ketiga-tiga daerah ini nanti Mahirah ya. Ya, betul sekali dan insya-Allah selepas kita bersama dengan rakan-rakan tugas kita di ketiga-tiga daerah nanti kita akan mengongsikan juga satu segmen yang menarik ya yang akan kita bawakan untuk hari ini iaitu dalam segmen negara pintar terhubung iaitu berkenaan dengan perkhidmatan pos laju medisin. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan narasumber kita iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah merupakan ketua penguasa pos ya. Jadi audio jangan ketinggalan untuk mengikuti nanti pada jam 8.40 pagi nanti insya-Allah. Insya-Allah ya. Selepas itu kita akan mengikuti berita pada pukul 9 pagi nanti. Dan selepas berita nanti pastinya audio tidak akan mengalihkan pandangan Auda untuk sama-sama menyaksikan nanti ada lintas langsung ya. Lintas langsung akan kami bawakan terus dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. InsyaAllah di sebelah pagi ini nanti akan berlangsungnya majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi, anjuran Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Rakan tugas kita Muammar nanti akan berada di sana di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ini yang akan bersama dengan audio penonton nanti memberikan ulasan dan juga gambaran sekitar suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri di sana ya. Dan insyaAllah lintas langsung ini akan dapat audio
ikuti sekitar pukul 9.30 pagi ini nanti ya. Tapi sebaik saja kita menerima isyarat ya daripada rakan penyampai kita yang berada di sana. Pastinya Auda tertanya apakah antara pengisian-pengisian yang telah pun dimuatkan menerusi lintas langsung tersebut pada majlis sambutan Hari Raya. Jadi Auda ikuti nanti ya di pengisian Rampai Pagi jam terakhir. Dan ya, Alhamdulillah, kita sudah pun akan berjaya menghubungi rakan kita daripada Jabatan Kaji Cuaca. Maklum sajalah kita ingin mengetahui juga bagaimana dengan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Kalau kemarin sahaja waktu sekitar waktu siang panasnya agak ekstrim. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana dengan keadaan cuaca ini bagi mempermudahkan juga perancangan kita untuk di musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Jadi bersama dengan kita rakan tugas kita iaitu bersama dengan Awang Salihuddin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Awang Salihuddin, apa khabar pagi ni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya. Jadi Salihuddin boleh mengongsikan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini bersama dengan penonton kita. Silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Marilah kita ni ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Bunda Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada hari ini sebahagian berawan dengan hujan berasingan di kawasan persisiran pada awal pagi. Keadaan angin pada hari ini bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut pula pada hari ini berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pada hari ini 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti hujan berasingan. Untuk yang jelasnya disampaikan sekali lagi, keadaan cuaca pada hari ini sebahagian berawan dengan hujan berasingan di kawasan persisiran pada waktu pagi. Keadaan angin pada hari ini bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut pada hari ini berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pada hari ini 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti hujan berasingan. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Wallahualam bisawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Salihuddin dengan perkongsian keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Dan kita daripada warga Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf dan zahir dan batin. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Demikian tadi kita bersama dengan Salihuddin sebentar tadi ya, mengkongsikan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini dan apa yang menjadi satu perhatian, menarik perhatian kita berkenaan dengan suhu panas pada hari ini ialah suhu maksimum iaitu 30 darjah Celsius. Dan kalau baru-baru ini minggu lepas telah pun dikongsikan daripada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan dengan sedikit penjelasan mengenai dengan satu infografik yang dikongsikan pada ketika ini iaitu suhu yang dirasakan. Sebenarnya kalau kita ingin menjelaskan kepada penonton kita iaitu kalau suhu yang dirasakan itu adalah bermaksud penggabungan suhu udara dengan kelembapan bagi kawasan berkenaan. Jadi kalau bercakap mengenai dengan suhu yang dirasakan ini, sebenarnya ianya berbeza daripada suhu udara yang direkodkan. Jadi ada dua perbezaan antara infografik yang dikongsikan daripada Jabatan Kaji Cuaca, suhu yang dirasakan dan juga suhu yang direkodkan. Jadi kalau suhu yang dirasakan ini, ianya adalah seperti yang telah saya nyatakan tadi, ianya adalah penggabungan daripada suhu udara dengan kelembapan bagi kawasan berkenaan. Manakala kalau suhu yang direkodkan iaitu suhu yang udara yang diukur dengan alat penyukat suhu mengikut tata cara piawaian daripada antarabangsa. Jadi alhamdulillah ianya sedikit sebanyak membantu kita ya untuk kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca tu, bagaimana dengan keadaan suhu kita pada ketika itu. Jadi semua ini boleh kita ni dapatkan dari
Instagram ya, kalau Instagram. saya tidak silap ya. Ada akaun Telegram. Instagram Brunei Weather dimuat naik ya ataupun diposting sekitar perkongsian ini untuk Auda saksikan sendirilah ya dengan lebih lanjut lagi. Ya. Di samping itu seperti biasa untuk mengetahui ramalan keadaan cuaca dengan lebih lanjut lagi hubungi 114 ya, nombor ramalan cuaca. Website juga ada www.met.gov.bn dan Facebook ada juga di facebook.com/Brunei Weather. Kita berehat seketika. Auda penonton jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Kami dari Unit Pengurusan dan Unit Arkib ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Unit Grafik, Unit Penyuntingan ENG, Unit Media Sosial ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Unit ENG ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi. Terima kasih di atas kesetiaan Auda. Pastinya kita yang menyaksikan bukan saja melalui RTB Sukma Indra dan juga RTB Perdana, tapi dengan kemudahan sekarang ini teknologi canggih kita ni dengan adanya RTB Go dan juga laman Facebook RTB News. Dan bercakap berkenaan dengan bulan Syawal ini, kita masih lagi di bulan Syawal, seperti lazimnya tradisi kunjung mengunjung, bermaaf-maafan. Jadi dalam kita ni kunjung mengunjung pastinya ada tata cara dan juga adab yang perlu kita ni terapkan dalam diri kita ni. Antaranya untuk kebaikan diri kita ni ialah kesihatan. Dalam kita ni makanan ni sebenarnya berpada-pada jugalah. Maklum saja memang tidak dinafikan, kita tidak dapat mengelak sebenarnya tawaran ataupun panggilan berbuka, rumah terbuka daripada rakan-rakan tidak kiralah sahabat sandai ataupun saudara mara. Tapi kita perlu juga memikirkan ataupun menitik beratkan berkenaan dengan kesihatan. Kalau sekiranya dalam satu hari itu ada 10 buah rumah kan diagau, rumah terbuka, jangan dipikirkan juga. Mungkin rumah pertama boleh makan, rumah kedua jangan makan. Dikurang-kurangilah barangkali ya. Barangkali dengan menggunakan porsi yang agak sedikit kita ni biar seimbang lah. Kawal betul. Makanan daripada makanan yang manis. Jadi sekali-sekala cubalah ya cek kadar gula dalam darah ya di musim hari raya ini. Mungkin juga boleh bertimbang berat badan dan juga sebagainya. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh kita ni ambil inisiatif ya untuk memantau kondisi kesihatan kita ni. Baik, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di ketiga-tiga daerah. Memulakan seperti biasa kita akan ke daerah Belait dan sudah pun bersedia di daerah Belait rakan setugas kita Palini Jali. Untuk itu kita ikuti litas langsung dari daerah Belait. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam lebaran Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Ingin dikongsikan alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini di sekitar daerah Belait alhamdulillah cukup mengizinkan. Jadi semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau
di mana saja berada. Baik, Auda, di sini saya ingin kongsikan satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang berlaku pada hari ini, iaitu hari Isnin, bermula pada jam 8.30 pagi nanti sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan talian kawat atas dan voltan rendah di mana kawasan yang terlibat ialah Kampung Sungai Mau, Bengkalan dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi nanti sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Baik, Auda, itu dia satu makluman. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Setiap pelajar mempunyai impian untuk berjaya dalam pelajaran. Antara cara untuk memperolehi kecemerlangan dalam pelajaran ialah membuat jadual aktiviti harian. Jadual ini akan memudahkan pelajar menguruskan aktiviti harian dan membolehkan mereka memanfaatkan masa dengan sebaik mungkin. Selain itu, para pelajar perlulah rajin mengulang kaji pelajaran bagi memastikan mereka terus mengingati dan memahami topik pelajaran yang telah dipelajari. Syukur kepada Allah dan ibuku. Saya rasa gembiralah. Selama ni dari dululah saya bukan student yang kuatlah. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat job. Paling penting adalah passion. Karena kalau kamu tidak ada passion, tidak gembira ke semasa belajar. So dengan itu, saya minatlah semua pelajaran itu. Kalau dalam cara tekniknya, ada active recall sama second brain kalau kita tahu. Dan itu sajalah, dan balik-balik revise, membuat past year paper, itu saja. Pilih perkara yang kita sukai, karena kalau kamu ambil saja mana saja, last indah gembira lah, last sedih, stres. Di samping itu, pelajar juga mestilah menghadiri aktiviti kecemerlangan yang diadakan oleh pihak sekolah seperti kelas tambahan, kelas motivasi dan sebagainya. Aktiviti seperti ini akan memantapkan pemahaman dan kemahiran para pelajar dalam pelajaran. Seterusnya, pelajar juga hendaklah menumpukan perhatian kepada pengajaran guru di kelas bagi mengelakkan ketinggalan dalam pelajaran. Pelajar haruslah bijak memilih cara-cara sesuai selain berusaha untuk tekun dan gigih demi mencapai impian. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Tuan Encik Diki Tiong Cheong Jin, Ahli Lembaga Pengelola Sekolah. Saya tidak actually expect to get student O-levels, so Alhamdulillah. Very thankful for Allah and my parents and my teachers and my companions who supported me throughout my whole academic journey. They're very supportive for everything that I needed and required. Like tuition, they're eager to support me in any way possible to benefit me and improve in my academics. Nasihat saya bagi adik-adik, jangan terlampau stress or make your academic like your whole life. So I would advise you to just try your best with your best of capabilities, and whatever you get, be thankful for it, and don't blame yourself, because in the end,
it's all up to Allah, inshallah. Pelajar cemerlang percaya mereka akan mendapat kecemerlangan. Hanya faktor masa saja dapat membuktikan mereka dengan usaha mereka. Mereka tidak pernah ragu-ragu dengan kemampuan mereka bagi melakukan apa saja, sanggup berkorban bagi kejayaan. Percaya bahawa hanya dengan berusaha saja akan dapat mencapai apa saja visi dan misi dalam hidup. Hari ini kita ni bersyukur telah berjaya mengadakan majlis pencapaian akademik cemerlang kepada penuntut tahun lepas 2023 sekolah St. Margaret. Kita ni merasa bangga di atas kejayaan para pelajar. Sebanyak 77 orang pelajar menerima penghargaan berbentuk trofi dan sijil mereka masing-masing. Untuk pelajar yang telah berjaya, tahniah diucapkan, semoga terus berjaya untuk bangsa, agama dan negara. Bagi pelajar yang akan datang, nasihat saya ikuti usaha-usaha yang diberikan, nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Hadir ke sekolah setiap waktu persekolahan, hari persekolahan, dan hadir juga sekiranya ada extra kelas, kelas tambahan. Itu sangat penting untuk lagi menguatkan akademik mereka. Pelajar berjaya memberikan tumpuan pada setiap perkara yang mereka lakukan. Mereka juga tahu kepentingan memberi tumpuan dalam kelas dan cara hendak memberikan tumpuan itu. Fokus dan terus fokus, itulah adalah intipati kejayaan cemerlang para pelajar. Ya, itu dia tadi audio penonton bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Muhammad Rosli Haji Choice yang mengongsikan mengenai penyampaian akademik penuntut cemerlang yang telah pun diadakan baru-baru ini di Sekolah St. Margaret sedia. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya majlis seperti ini, penuntut akan lebih bersemangat dalam pembelajaran mereka dan terus berusaha berjuang memajukan diri demi masyarakat serta negara yang dicintai. Tahniah diucapkan sebetulnya kepada mereka yang mendapat akademik yang cemerlang. Alhamdulillah, Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah Belait. Kembali bersama rakan tugas kita Wali dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin juga rakan tugas kita dari daerah Belait sebentar tadi bersama dengan S. Palini Jali. Dan untuk berikutnya, kita akan ke daerah Tutong bersama dengan rakan tugas kita Ernie Sofina. Ya, bersama dengan Ernie Sofina sudah pun bersedia. Jadi kita terus saja ke daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersua kembali Auda dari daerah Tutong untuk berkongsi info semasa dan juga pakej program yang disediakan untuk hari ini. Baik, kita akan maklumkan nanti beberapa maklumat semasa mengenai dengan acara yang akan berlangsung di sekitar di daerah Tutong ini. Tetapi sebelum itu, kita akan saksikan dulu pakej program yang kami bawakan hari ini untuk Auda.
Dalam pelaran pakej program Rampai Pagi dari daerah Tutong yang lalu, telah kami bawakan beberapa para penggiat sukan yang aktif dalam bidang sukan mereka masing-masing. Setiap penggiat sukan ini semestinya memiliki impian yang ingin mereka kecapi selama terlibat dalam dunia sukan yang mereka ikuti. Namun untuk mencapai impian tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah kerana memerlukan komitmen, disiplin dan latihan berterusan bagi melatih dan memahirkan diri untuk memberikan yang terbaik. Berbekalkan sokongan, harapan serta keazaman yang kuat sebagai baraan semangat dan keyakinan diri, para penggiat sukan di negara ini pasti akan dapat mencapai impian yang ingin dikecapi. Dalam pertemuan kali ini, seorang lagi penggiat sukan kami tampilkan, Awang Zulkifli bin Abdullah Yumbah, berusia pertengahan 40-an dan merupakan seorang pesara tentera. Beliau yang sudah pun aktif dalam pelbagai sukan sejak masih berkhidmat sebagai seorang tentera, akhirnya telah membuat keputusan untuk bergiat aktif dalam sukan berjalan, terutamanya sukan berjalan pantas. Meski kedengarannya mudah untuk dilaksanakan, namun bagi seseorang yang suka mencabar diri, sukan ini juga mempunyai cabaran dan kesukarannya yang tersendiri. Dan buat beliau, dalam melakukan sukan berjalan kaki ini, perlu ada sasaran kejauhan yang ingin dicapai. Barulah sukan ini akan lebih mencabar dan menguji fizikal dan mental para penggiat sukan berjalan kaki. Sukan berjalan kaki ini mula aktif dari 2016. Pada pertengahan tahun 2016, kira lebih kurang dalam bulan 4 ke bulan 6 itulah. Di sana bermulanya journey yang berjalan batasan ni. Kalau dari segi latihan berjalan kaki ni, ya lebih kurang je macam orang berlari. Ikut tempoh macam seminggu tu 6 kali macam tu, just berjalan saja. Untuk menaikkan stamina tu, latihan adalah konsisten itu sebenarnya. Konsisten latihan tadi dari segi konsisten, dari segi kita ni punya rehat. Rehat ni paling penting sama pemakanan lah. Kalau dari segi berjalan, aku ada jurulatih. Cuma aku bertanya-tanya kawan-kawan yang memang adalah yang sukan lebih kurang sama. Macam berlari itu sama kan, cuma aku tanya latihannya macam seminggu berapa kali. Terlalu bertanya diorang lah. Sejak bergiat aktif dalam sukan tersebut, secara kumulatif, beliau telah pun berjalan sejauh lebih dari 700 km. Ekspedisi solo beliau bermula pada tahun 2016, berjalan sejauh 129 km dan menjelajah 3 daerah. Dan seterusnya pada tahun 2019, ekspedisi merentasi 4 daerah sejauh 137 km. Beberapa tahun setelah itu, pada tahun 2024, beliau sekali lagi mencabar diri membuat ekspedisi solo sejauh 400 km merentasi ke 44 daerah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Beliau merupakan anak tempatan pertama yang telah membuat cabaran sedemikian dalam sukan berjalan kaki dan telah meraih kejayaan serta memecahkan rekod persendirian dalam sukan tersebut. Sebenarnya sukan berjalan kaki ini ia menguji mentaliti kita ni. Macam kenapa aku membuat ini, kalau bayangkan kalau kita ni buat sendiri, tanpa ada support dari kawan-kawan, kalau macam kita ada waktu ngalih apa, kita ni mau berjalan ke indah macam kita ni target aku mau jalan sampai kemari, tapi mau ke kita ni kan teruskan sampai target yang kita ni target tu. Sebenarnya aktiviti jalan kaki ini dia memilih umur sebenarnya. Maksudnya jalan kaki ini untuk kita ni bermula, selalunya orang akan berjalan. So macam ada orang macam mau lose weight-nya, ada orang mau maintain dia punya stamina-nya. So berjalan kaki ini ia istilahnya macam kita ni start something sukan yang macam kita ni sebelum berlari, warm up kita ni berjalan dulu. Lepas tu baru kita ni berlari. Macam tu. Ada orang terus berlari. Dan lagi jalan kaki ni
semua peringkat boleh merasa. So itu yang adalah yang bagi aku kenapa aku meminati dan kenapa aku begitu jalan kaki ini lagi bagus daripada soalnya di compare dengan berlari. Kalau berlari ini tidak semua orang mampu ataupun tidak semua orang yang dapat lah. Macam aku sendiri pun berlari memang bukan bidang aku berlari. Kalau berlari memang aku dah tahan. Nasihat untuk orang adalah orang ramai sama-sama kita ni menjaga kesihatan kita ni, walau apa cara sukan pun yang kita ni adakan, walaupun bukan setakat berlari ataupun jalan kaki, ini sukan untuk menjaga kesihatan kita ni. Pasalnya kesihatan tu lagi mahal daripada nilai wang. Beliau yang juga merupakan ahli persatuan CARE, Challenge, Adventure, Recreation and Educate, sentiasa menerapkan sikap tidak mudah berputus asa dan teguhkan pendirian dan harapan untuk mencapai impian yang ingin dicapai dan jangan sesekali mengalah di pertengahan jalan. Beliau tidak akan berhenti dari sukan berjalan kaki selagi kudrat dikandung badan kerana ini adalah antara cara beliau mempromosikan gaya hidup sihat melalui sukan yang diminati. Alhamdulillah, itulah audio package program hari ini ya, mengenai pendekatan bersama salah seorang anak tempatan kita ni yang giat dalam bidang sukan, iaitu sukan berjalan kaki, iaitu Awang Zulkifli ya. Kalau kita imbas kembali antara yang menjadi cerita ataupun bahan cerita orang kita ni, salah seorang anak tempatan kita ni yang giat dalam aktiviti sukan berjalan kaki, antaranya ialah ekspedisi solo jelajah 4 daerah 400 km yang telah diadakan ya sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Jadi kita cukup berbangga dengan pencapaian yang Awang Zulkifli raih ya dalam acara bersempena dengan Hari Kebangsaan baru-baru ini, dan beliau dapat melaksanakan visi dan misi beliau dalam memenuhi keinginan ya dan juga hasrat dalam aktiviti sukan berjalan kaki ini. Dan saya juga pernah bertanya juga kepada beliau ya apa aktiviti seterusnya yang akan dibuat, dan insya-Allah beliau akan membuat lagi aktiviti yang sama bersempena dengan Hari Keputeraan ya untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan segala perancangan beliau ini akan terlaksana dengan jayanya, dan mudah-mudahan ianya juga menjadi inspirasi kita ni ya untuk sentiasa menjaga kesihatan kita ni dengan apa je aktiviti yang sihat. Seperti yang Awang Zulkifli katakan, kesihatan ini mahal ya. Jadi sama-sama kita ni capai untuk menjadikan diri kita ni diri yang sihat sepenuhnya. Baik, kita akan beralih audio untuk berkongsi info semasa mengenai dengan acara yang akan diadakan. Antaranya ialah Tutong Bus akan diadakan lagi di daerah Tutong, iaitu bertempat di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutong, bermula pada 26 April 2024, 27 April dan 28 April 2024 ya. Dan pada 26 April hari Jumaat ianya akan bermula pada pukul 2 petang sehingga 10 malam. Manakala pada 27 dan 28 April akan bermula pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Jadi masih lagi ada peluang bagi Auda yang ingin mendapatkan ruang ataupun petak dalam Tutong Bus ini. Ianya dibukakan sehingga 24 April 2024. Dan Auda juga boleh mendapatkan keterangan lanjut dan untuk pendaftaran bolehlah menghubungi di talian 8304 615. Saya ulangi, 8304 615. Jadi ini info mengenai dengan Tutong Bus ya. Baik, berikutnya info terakhir saya kongsikan. Pada 27 April 2024 akan diadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bagi Kampung Telisai Tutong. Anjuran Majlis Perundingan Kampung Telisai dan Takmir Masjid Kampung Telisai. Jadi majlis ini akan diadakan di kawasan Tapak Sukan Kampung Telisai Tutong di sebelah malam pada pukul 8.15 malam ya, iaitu pada 27 April 2024. Jadi itulah Auda beberapa maklumat semasa dan juga satu package program yang dibawakan untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bersama lagi esok dengan pengisian yang lain pula. Baik, saya akan serahkan semula bersama Mahira dan Walimul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat rakan setugas kita Ernest Sofina sebentar tadi dari daerah Tutong dengan pengisian bahan yang telah pun dibawakan. Menarik kita ikuti bersama dan beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa khusus dari daerah Tutong. Baik, apa kata untuk seterusnya? Kita akhiri lintas langsung ini bersama dengan rakan penyampai kita dari daerah Temburong, dan di daerah Temburong rakan kita Nur Imanina sudah pun bersedia untuk menemui audio penonton. Jadi apa kata tanpa membuang masa, kita ikuti lintas langsung dari daerah Temburong. Baik, terima kasih Wali Umul dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda di atas kesetiaan Auda menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Auda, hari ini adalah merupakan 12 Syawal 1445 Hijrah bersamaan dengan 22 April 2024 Masihi, dan diharapkan agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, terdapat satu informasi yang ingin diberikan, iaitu pada hari ini 22 April 2024 pada pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari nanti akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik di sebahagian kampung Piasau-Piasau dan kawasan sekitarnya. Manakala pemotongan sementara bekalan elektrik ini pula akan berlaku pada 23 April 2024, iaitu pada hari Selasa pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan kawasannya adalah di sebahagian kampung Selapon dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan voltan rendah. Dan oleh itu, kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan edisinya pada hari ini bersama rakan setugas kita Siti Ramiza. Jadi mari kita saksikan bersama. Bertegur sapa, tolong menolong, bergotong royong dan bersopan santun merupakan antara sikap yang wajar diamalkan oleh setiap individu. Dari itu, dapat meningkatkan lagi usaha bina masyarakat penyayang dan saling membantu. Perkataan keluarga mempunyai banyak konotasi. Antaranya saling bantu-membantu, hormat-menghormati serta bermaaf-maafan dalam suasana mesra dan berkasih sayang. Kita sedar bahawa kewujudan sesebuah keluarga, pelbagai bangsa dan agama dengan nilai kekeluargaan dan kasih sayang mengikat mereka semua. Bertambah besar saiz keluarga, semakin kompleks cabaran dihadapi kerana bilangan ahli yang ramai semestinya mempunyai banyak pandangan, suara, selera, makin rancam dan pelbagai keperluan. Kemesraan dan keprihatinan sesama masyarakat yang memerlukan di daerah Temburong ini jelas terlihat dari aktiviti projek titian amal yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan sama ada dari Badan Pertubuhan NGO dari daerah Brunei Muara seperti Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei dan yang lain-lainnya. Jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan pihak-pihak persendirian, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung. Keluasan daerah Temburong yang meliputi 5 mukim
iaitu Mukim Bangar, Mukim Batu Apoy, Mukim Labu, Mukim Bokok dan Mukim Amo, terdapat segelintir keluarga yang memerlukan bantuan bagi penerima-penerima asnaf dan yang kurang berkemampuan dan anak-anak yatim, sama ada di hari-hari biasa atau pada waktu yang tertentu seperti di bulan Ramadan dan Syawal. Okey, objektif bagi syarikat kami mengikut dalam aktiviti pada hari ini adalah untuk memenuhi salah satu matlamat company kami lah, iaitu untuk membuat sebanyak mungkin aktiviti CSR pada bila-bila masa untuk siapa saja yang memerlukan lah. Ini memang adalah kali pertama syarikat kami mengikuti aktiviti seperti menderma dan membuat charity drive ini lah. Harapan kami mudah-mudahan semua derma-derma yang telah kami salurkan kepada semua penerima, keluarga-keluarga anak yatim dan keluarga asnaf dapat meringankan sedikit sebanyak beban yang diorang lalui dan kira mewarnai kehidupan mereka lah. Lebih dari 30 buah keluarga yang terpilih dari kelima buah mukim menerima bantuan berupa makanan, keperluan harian dan beras fidyah. Objektif kami adalah untuk memberikan bantuan sedikit sebanyak dan sedikit sebanyak kepada keluarga yang berkeperluan dan kepada membagi sedikit banyak rezeki kepada mereka yang memerlukan bantuan. Okey, harapan saya sebagai ahli PKTLB adalah untuk sentiasa memberikan sumbangan dan sokongan yang konsisten kepada pihak yang berkeperluan, dan kami juga berharap supaya agensi dan pihak KKBS dapat memberikan sokongan yang konsisten juga pada masa akan datang. Amalan berkasih sayang dalam kehidupan seharian adalah satu kemestian. Selain bantu-membantu, bekerjasama, tumpang bersyukur meraihkan kegembiraan dan bersimpati dengan kesedihan, memberi senyuman serta bertegur sapa sesama kenalan. Semua ini adalah amalan seharian yang semestinya perlu dihayati demi kebaikan bersama. Pembentukan masyarakat yang penyayang akan memantapkan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum kita ni. Masyarakat penyayang menggambarkan rakyat Brunei yang hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang antara satu sama lain. Mereka akan saling bantu-membantu kerana ikatan dan jalinan kasih sayang sentiasa mekar dalam sanubari hati mereka. Alhamdulillah, itulah merupakan bahan yang dibawakan oleh rakan setugas kita, Siti Ramizah, mesra dan prihatin yang mencerminkan sikap kemanusiaan yang saling membantu sama yang lain, dan di dalam keeratan silaturahim itu memerlukan kemesraan dan keprihatinan sesama yang lain. Dan oleh Tauda diharapkan daripada bahan ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak iktibar dan juga motivasi kepada Auda, dan diharapkan daripada bahan tersebut akan memberikan sedikit idea. Dan oleh Tauda, sekarang saya akan serahkan semula kepada rakan setugas kita, Wali Umul dan juga Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Imanina ya dari daerah Temburo sebentar tadi telah pun melengkapi untuk segmen lintas langsung kita di ketiga-tiga daerah. Alhamdulillah ya pada hari ini. Ya, betul sekali. Dan mudah-mudahan bahan perkongsian daripada rakan-rakan kita ni sedikit sebanyak dapat memberikan input ya kepada kita ni semua. Betul. Ada beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang ingin kita bawakan juga kepada penonton-penonton kita ni sekitar aktiviti dan juga kegiatan yang berlangsung ya di negara kita ni Brunei Darussalam ini. Pertama ini adalah berkenaan dengan satu kursus yang dikendalikan di Mahira. Betul sekali, dan ingin kita kongsikan berkenaan dengan kursus emansipasi OKU bersama masyarakat. Ya, mungkin kita akan kongsikan nanti infografiknya selepas ini, yang mana ini adalah dibukakan ya untuk orang ramai dan tarikhnya ialah pada 28 Jun 2024, iaitu pada hari Jumaat. Lama lagi ni Mahira. Lama lagi, dan ini akan diadakan pada jam 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi. Dan kalau ada bertanya di mana tempatnya, inilah yang akan kita kongsikan melalui paparan Kaca TV pada ketika ini, iaitu bertempat di Dewan Auditorium kampus UNISA ataupun di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Gadong, dan bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Jadi kita berikan waktu ataupun masa kesempatan untuk bisa kita mengimbas kod untuk pendaftaran ya. Yang mana ianya ditutup pada 27 April 2024. Tarikh tutup pendaftaran ialah tidak lewat daripada 27 April 2024. Dan di sini kita ingin kongsikan juga objektifnya. Ianya adalah untuk menjelaskanlah ya konsep OKU menurut kacamata Islam ke arah meningkatkan kefahaman dan juga sokongan masyarakat terhadap keperluan komuniti OKU. Dan ini juga ada melalui kursus ini bis kita boleh melatih untuk melatih para peserta dengan kemahiran asas pengajaran Quran Braille dan Quran isyarat secara hands on, dan juga antara objektif ketiga iaitu untuk usaha pemindahan ilmu dan perkongsian pengalaman berkaitan peranan institusi pengajian tinggi Islam dalam usaha dakwah OKU melalui penglibatan masyarakat. Ini khususnya juga kepada ibu bapa, warga pendidik, institusi pendidikan dan pengajian Islam, mahasiswa dan sukarelawan. Jadi ada yang berhasrat untuk mengikuti kursus ini, selamat mengikutinya. Tarikh tutup pendaftaran ialah 27 April ini nanti. Ya. Mahira, kita berehat seketika, ada satu package program yang ingin kita bawakan kepada penonton kita ni. Jadi ikuti bersama selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Sadaqallahul azim. Tafsirannya, dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Nabi Muhammad perihal masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Menyantuni anak yatim bukan saja sebagai satu tanggungjawab sosial yang merupakan satu bentuk kepedulian sesama manusia, malahan juga ia merupakan satu ibadah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, orang-orang yang memelihara anak-anak yatim dalam kalangan umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam syurga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine. Anturan yatim tak payah orang sayang. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023
Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan bagi Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dari tempoh 6 bulan kepada 9 bulan bermula 18 hari bulan Oktober 2023 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Julai 2024 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 000101008951 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japim.gov.bn. Assalamualaikum. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, di sana kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana jua berada. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami Rampai Pagi. Dan alhamdulillah menerusi pakej program pada kali ini, edisi raya. Kita sudah lama tidak bertemu dengan mereka ini, keluarga. Keluarga apa ni? Jadi saksikan bersama keluarga darah Kedayan. Mulai tak mulai. Abi, makasih melanggar rumah kau tu lah ya. Nah, abang. Paling penting ni. Kalau bahaya kau rumah jangan tu jangan balik-balik lah ya. Waduh. Kau tak pulang dia sedang baik. Dia buah-buahkan. Kesian macam ni. Anak ibu dan abang mai. Kamu semua abang. Bahagian ni. Melihat kanak-kanak melanggar rumah kuat. Kanak-kanak ku bahaya mulai. Lontai tu. Anak-anak terus. Oh, mana di? Mana? Panjang mulanya mana datang Melayu. Tidak ada kan? Sulawagin. Sulawagin pasahan tapi. Namanya Sulawagin. Sulawagin. Lancar jalannya hujung ke hujung. Mana? Habis tembus kena gidangan. Lagi dahulu kita ni kanak-kanak mulanya tu mau fiskal. Ini ada jing berjalan batis. Bila bagi yang mampu beli fiskal. Kami pembatis ayam bah. Amai-amai bahata kayu. Kenapa tu kan mau pukuyok? Belum sih ya bahunja kan ini kuyok. Tapi kan ini jangan selalahnya mau pukuyok. Oh, jangan ada akta tu. Ada hukumnya. Ada hukumnya tu. Jangan berpijak binatang. Oh ya tak. Hukum cancang kan ini. Oh, dan ada urutan tu penjijik. Mulanya tu lagi melihat kanak-kanak tu. Tangannya tu. Jangan lihat kanak-kanak berjauh ayah itu. Ya tak.
Katanya mulai itu amai. Amai. Ini pemadu tiap. Yang alun-alun atuh jangan pipip. Kada hambalang ulang yang pakai batuk. Terus tuh. Tapi mak iya hantak ayah dahulu tuh. Siok dahulu. Siok dahulu tuh. Kangen itu macam bila lagi maya hantak macam mulanya. Alhamdulillah. Bila malam pak. Nampak tanya kayu tuh. Cucu. Bana. Iya tangannya kampung itu. Kang Ani tang-tang oleh bunga api. Latuk-latuk punya matinjauan bang jendela nyumbuk. Siap nih pemain bunga api. Tabuknya bersih ya. Mulai dulu tuh bang. Mun adem kena bahkan anu di tampau. Enggak tahu. Kan di tanah. Ini jangan melihatnya Aku bila ikut anak-anak mulanya bahwa tekantung itu pakai kedapatan. Kadang-kadang gula-gula tuh kan dihimpunkan sebuah rumah tuh buyung pakit. Sebuah rumah sarigi. Tahu itu minyak pun dapat apa bagian nih pak. Malam nalan anu manis. Aku ngabih di pegah aku dijual. Bukan penyindi kau. Tapi macam nyindi juga sudah usulnya. Aku coba kan sudah nih. Mulanya tuh anak-anak di mulanya tuh tidak dapat mobile. Tahu dos. Nih mobile. Bila kau mah dengan tuh nah hasil pitaya. Lagi juga. Bukannya kan berpinta pasport. Wifi dengan di pasport. Ini pasport bilang password. Behawai. Berpinta pasport dengan di Behawai. Lagipun ada bahaya karena itu. Jangan pemelanggar rumah dengan mahambat rumah dengan itu. Kadang-kadang benar. Tahu terus. Yang kebata. Udah juga kadang-kadang di kadang-kadang jangan barihan. Waktu-waktu sembahyang apa. Lagi kalau kan bahaya tuh jangan waktu uang sembahyang. Jangan mahaga rumah jangan terlalu awal. Jangan doa hibana. Terus. Tapi Kang Ani ya, jangan kadang macam kalau ada orang melaga open house tuh. Kadang-kadang namanya ayah ini diharga, Pak. Open house tuh buka hatap. Open house, Pak. Bukan ini makanan. Kita ini kadang-kadang indah dilakau anda datang. Bilang mulanya tuh datang selaju. Menjalinkan silaturahim keluarga apa itu ini, Pak. Seperti ayah yang meriah tuh kita hanya bukan jualan mana. Apa tuh? Kadang itu mulanya ini sudah yang dah ada lagi. Kawan-kawan kita ini itu yang dahulu sudah yang mendahului kita nih. Kita nih sedekahkan Al-Fatihah. Nah yang siupnya dahulu bila bisa emulah kudir, emulah haja kasut, Jamil Haji Hajahim. Yang siupnya cerita bisa sindi-sindi sayang. Ditunggu tuh. Tiap ayah ada tiap lain. Ada. Hukum udah pandang lebih. Apa yang emulah kudir? Aku kadang-kadang batak-batak itu dapat visi melihat. Semoga ruh bersia didapatkan cucu rahmat ditempatkan bersama orang beriman. Amin. Kasaan juga Pak bila dadat. Sudah bersia dah ada gantinya bersia. Aku kadang-kadang yang bertangis di buku di rumah. Mana Pak? Aku bila aku tekan. Mana? Buat panang. Hili-hili ini hingga ni kamay. Buat mumut ya dia jual. Kamu ini bawa apa jo minum lah minita. Hendak ada sumi. Hendak ada sumi bukan suci. Kan yang sudah bertuang. Tinggal belum masuk ke paut lah. Jangan nanti makan. Jangan ditantang. Lepas ini jangan tawati. Makananmu yang siapa nyucu atau yang sepah sama si bulan nyucu teh. Pajak. Oh bahagia jangan. Banti do makan. Azan. Menanggap saja kau. Jangan mampak, jangan busik. Nyaman mana? Kita ini mau hormati aja. Jangan. Nah, kalau kita ini bersuka iya bahaya tuh, jangan lupa keselamatan juga. Banyak isu-isu keselamatan ini. Mana tuh? Sejak katanya bata ada bahaya pasal COVID tuh. Semua penjagaan mesti jaga cukup. Bilanya asa sakit, demam, jangan mana bahaya. Mahal tadi umat. Mana? Boleh mahagadangan. Bakal mulus. Pakai apa? Pismak. Macam mau kabulan yang banyak tuh. Bahata Siti Neja. Apa itu? Siti Neja. Siti Neja. Macam Siti Nolija punyanya tuh gitu. Kata lapas lah. Pengangkit pembunuh kuman. Pengangkit. Ada sanitizer. Ada Siti Neja. Kalau Rayan ya, Ayan nih. Dalam rancangan TV Bona kita nih.
Dan tak kamu hati banyak nih. yang rancangan-rancangan di RTV Bonai. Ya, tunggu saja. Sampai pagi ibu ditahan banyak message yang perlu kita dapati. Udah yang macam start daripada bulan puasa tuh ada sudah tuh cerita. Ada sudah cerita. Tunggu saja. Drama jatuh hati. Banyak. Siapa yang suka? Alhamdulillah banyak yang mensajikan rancangan yang begitu menarik di RTV Bonai. Siapa yang alum terdapat channel TV Bonai? Balita Irial. Balita Irial. Irial apa tuh dengan baik? Rialnya ditangkupkan yang ajamin. Kecuali kapal melintas kabut. Mudang sudah dari ada Irial baik. Udah lagi ibu pilas-pilas Irial. Mudang TV. Nipis santap. Nipis. Bahasa pandai ya ini minta maaf kamu sama bapak. Kita maaf lang minta maaf. Baik, jangan teman-teman jatuh hati. Kamu lapar di pohon ikan. Tuh sudah aku sediakan. Ikan mana? Ikan aja, jatuh hati di pohon. Tidak kamu lapar. Bismillah. Mau tetap dulu bang. Mau tetap dulu. Ada ikan, aku sediakan. Ada ketupat. Alhamdulillah, audio penonton, apa yang kita saksikan sebentar tadi itulah telatah daripada keluarga darah Kedayan yang mana mereka telah pun kurang-kurangnya menghiburkan bis kita di dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri ini dan juga beberapa pesanan untuk bis kita semua. Terima kasih kepada penyumbang catering pada hari ini, Asmalizah Restoran, dan juga kepada bis kita semua. Apapun yang dipesankan, ini orang mengingati sama-sama kita ini dalam menyambut Hari Aidilfitri, ambil manfaat darinya dan juga apa yang penting ialah keselamatan bis kita semua. Jadi setakat sini saja, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Radio Television Brunei, RTB sentiasa bersama bis kita. Makan kamu kemudian nyaman makanan muni. Nyaman juga. Mau pikirkan juga kesehatan. Penyakit. Jangan lebih-lebih makanan nih. Tahu dah bila ayah nih sebuah rumah manggil makan. Bercampur-campur dan paut. Nah, ada yang berbahaya. Jadi, donahnya. Sebuah mana minuman aneh, bagus. Sama bercampur lagi minuman. Hujung-hujung tabang je lama. Banyak bisa bau. Panos pita. Yang mudahnya anak-anak megasian. Anu kalau ada open house apa? Minuman itu sudah bercampur apa? Kita kas pita, anu behia-behia, bersih megasian. Untuk anak-anak kan apa? Buang macam dia ni tu, buang sama. Mana? Untuk tahan juga kan sakit tu. Dan jalan ini makan jam kau tu man. Usai makan, dan mak John coba bagi makan itu, habis akan. Ada lagi di dapur tu. Iya, tak yang nongol makan tak. Nah, alun batak berpasang Indonesia. Malah mana sih tidak tahu bah dinyak. Yang iya teh ham dah kelihatan tubuh pinggan tulis makanan Indonesia ngau. Cokon lihat tu bapak cucokkan sate telah. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namangku Haji Yahya Haji Kadayang Indah Haus. Nama siap. Kau siapa? Iya, aku dulu aku. Aku Hamdani bin Saban. Indah Haus juga. Benar. Kau ni mu. Siapa namamu? Nak ingat dah? Lupa aku nama aku kita. Siapa namamu? Apa? Melambut bunyinya. Nama aku Lusman bin Awang Hasan. Indah Haus. Indah Haus. Ayah kadang aku lagi dah. Awang Madi. Kadayan Jodong. Indah Haus juga. Sama je macam sia. Semua kami ni Indah Haus. Nah, kami dari keluarga dah Kadayan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya.
Ya, Alhamdulillah, demikian tadi kita sama-sama menyaksikan satu package program sketsa Aidilfitri bersama keluarga darah Kedayan. Tadi bersama dengan penyampai lokasi Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Saleh. Bukan main lagi ya. Suasana yang meriah. Suasana yang sangat meriah. Dan kalau kita melihat muka-muka memang bukan asing lagi lah yang mewarnai TV Brunei. Betul. Pada ketika ini dan dulu juga lah. Masih lagi aktif kita lihat juga. Untuk mewarnai kaca TV kita ni ya. Baik, kita ada segmen Negara Pintar Terhubung bersama mengetahui perkhidmatan pos laju medicine dan insya-Allah tetamu undangan kita yang akan kita hadirkan ke Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar ini ialah Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, merupakan seorang ketua penguasa pos dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan beliau. Jadi apa kata, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam segmen Negara Pintar Terhubung. Menggunakan pos laju. Alhamdulillah ya. Jadi kita dalam segmen Negara Pintar Terhubung dan seperti yang kita nyatakan tadi, satu tajuk yang menarik ingin kita kongsikan berkenaan dengan perkhidmatan pos laju medicine. Terus sahaja kita bersama dengan tetamu undangan kita ni Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, Ketua Penguasa Pos, insya-Allah selepas ini, dan kita saksikan satu tayangan klip video yang juga ada kaitannya dengan tajuk yang kita ketengahkan pada pagi ini. Kita saksikan bersama tayangan klip video ini. Pengantaran ubat menggunakan pos laju. Muat turun aplikasi QApp dan isikan keterangan dan maklumat yang diperlukan. Setelah permohonan diterima, pelanggan boleh menyimak status pesanan dari masa ke semasa. Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan akan mengesahkan permohonan AUDA. Bil akan disediakan dan akan dihantar melalui pesanan WhatsApp atau email. Pelanggan boleh membuat pembayaran menggunakan aplikasi BIDD Mobile atau BIDD Internet Banking melalui fungsi Pay Bill. Ubat akan dihantar terus ke alamat pelanggan. Jika ada sebarang pertanyaan, hubungi kami. Itu dia, kita saksikan bersama tayangan klip video ni, Mahirah ya. Ya, satu tayangan klip video ini yang kita masukkan berkenaan dengan perkhidmatan pos laju medicine. Jadi seperti yang telah kita berikan tadi, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, merupakan Ketua Penguasa POS. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bar. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, kabar baik, sihat saja. Tuan Haji, apa kabar? Sihat? Alhamdulillah. Lupa juga diucapkan ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya buat Tuan Haji, dan ribuan terima kasih juga di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua dalam segmen Negara Pintar Terhubung. Perkhidmatan pos laju medicine ya. Rasa-rasanya ini adalah perkhidmatan yang baru diperkenalkan dan mungkin ramai yang kurang mengetahui mengenai perkara ini, dan inilah ya hari ini mudah-mudahan akan jelas dan juga sampai kepada penonton-penonton kita ni yang rasa-rasanya mungkin memerlukan perkhidmatan ini ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi mengenai perkara ini, mungkin Tuan Haji Muhammad Fauzi boleh menerangkan kepada kita ni berdua ni, apakah dia pos laju medicine ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan sebelum itu juga terlebih dulu ingin mengucapkan terima kasih kepada unit Rampai Pagi juga menginvite
saya sendiri sebagai wakil daripada Jabatan Perkhidmatan Pos untuk menerangkan sedikit banyak produk kami kepada pihak awam. And then sebab kami datang kemari ini untuk menerangkan sedikit sebanyak untuk servis kami, iaitu Pos Laju Medicine. Pos Laju Medicine ini adalah satu perkhidmatan yang barulah bagi Jabatan Perkhidmatan Pos, di mana kami ususkan servis ini kepada orang ramai yang selalu mengambil ubat-ubat mereka di farmasi-farmasi kerajaan, di mana kami dapat membuat penghantaran lah on behalf of orang ramai untuk mengambilkan barang itu daripada farmasi-farmasi klinik kerajaan kepada mereka lah di mana mereka berada, whether dorang di office kah ataupun di rumah. Jadi ini satu lagi perkhidmatan yang mudah lah bagi daripada Jabatan Perkhidmatan Pos bagi orang ramai lah, khususnya untuk kita ni ya. Ini terutama sekali bagi mereka yang mengambil ubat di klinik di farmasi kerajaan. Betul sekali. Ingin jadi, kita tanyakan juga ni kepada Tuan Haji, macam mana boleh tercetusnya idea mengadakan Pos Laju Medicine ini? One of it di mana dulu kita pernah dilanda dengan COVID kan, di mana kami orang ramai dapat mengambil barang-barang mereka di farmasi secara fizikal di mana. Dan kami pun masa itu dapat berurusan sama orang ramai juga sebab servis-servis kami kerana masa itu is semua sekali secara fizikal juga datang ke office merenew license apa. That's why one of the usaha kementerian kami sama kementerian MOH juga untuk mengadakan servisannya secara membuat penghantaran, dan mereka customer dapat mengapply secara online lah, secara online dari apps QApan so dari sana kami dapat menghantar itulah, memberikan servis kami kepada seluruh Brunei itulah, Brunei Muara, dan masa ini juga di-extend ke daerah Belait. So di mana-mana customer kalau orang kesibukan juga kerana orang dapat apply online, dan kami membuat itulah penghantaran itu dengan usaha sama dengan pihak Kementerian Kesihatan, unit farmasi. Alhamdulillah. Jadi tercetusnya idea lah untuk menggunakan aplikasi yang akan bakal kita ni ketahui bersama ini nanti. Jadi ini bagi mempermudahkan kita ni lah untuk mendapatkan ubat secara kita ni diberikan perkhidmatan pos laju. Jadi mungkin dapat Tuan menerangkan berkenaan dengan penghantaran ubat melalui pos laju ini, dan mungkin Tuan boleh juga menerangkan cara-cara menggunakan aplikasi QAP untuk penghantaran ubat dari klinik kerajaan ni, Tuan. Okey, tapi kami akan menganukan sedikit itulah backgroundnya dulu ceritanya. Usaha pos laju farmasi ini usaha sama kami sama Kementerian Kesihatan tu, unit farmasi and then diselancarkan pada sambutan Hari Pos Sedunia 2022. Pada mulanya pengguna dibukakan kepada daerah Brunei Muara dan dilaratkan di daerah Belait tu, dan ini dibukakan untuk menjimatkan masa orang ramai untuk membuat dengan bantuan kepada mereka lah untuk mendapatkan ubat-ubat itu secara lebih senang lah daripada yang apa yang dorang buat selama ni dan menghadap traffic apa tu dan parking apa tu kan, berqueue, kami membagi solution sebenarnya untuk orang ramai untuk mengaturlah mengambil ubat inilah, dan kadar charge penghantaran pun berpatutan juga sebanyak RM3 sahaja tu setiap itulah. Okey, dengan ni tapi tata caranya ada step-stepnya lah. Baginya stage pertama tu kepada pelanggan untuk membuat turun itulah aplikasi QAP. So aplikasi ini sekarang di sana orang ramai dapat membuat penghantaran itulah macam-macam anilah tertera di monitor kaca TV ini. Dari sini dorang isikan segala information macam nama bistia, and then segala information yang berguna lah. Kalau orang ramai mau minta hantarkan ke pejabat kiranya, tulis nama pejabat di sana tu mention. Tapi yang importantnya nama, Bruhim's number bis kita tu important tu. And then contact number bis kita juga. Contact number ni berguna juga untuk kami menghantarkan bil tu untuk mencharge segala berapa bayarannya lah kalau di-approvekan daripada pihak farmasi sudah. So di sinilah kami menganukan. Tapi information yang di atas ini bergunalah untuk orang ramai isi.
So maksudnya macam kalau Indah ada di rumah, maksudnya bekerja tu minta hantarkan ke office, boleh juga sampai boleh ke office kami buat pengantaran waktu bekerja juga kan. So di mana pelanggan itu berada, kalau ada orang di rumah okey, alamatkan saya di rumah. So kalau ia di office, so kami memilih itu kami dapat hantarkan juga ke office. Tapi make sure office itu yang dapat bukannya kosan kawalan lah, ada security itu. So maksudnya macam mana itu Tuan? Sebelum mereka menghantar, penerima ini akan dihubungi terlebih dahulu ataupun macam mana ni? Ataupun memang lebih awal lagi di set sudah? Di mana? Di dalam QR apps ni ada notifikasi di sana lah. Ada update-nya lah. Kalau barang tu masih lagi kami prepare, ada update-nya sana. Kalau barang tu kami ambil, kami scan dia punya barcode, bertukar tu status di QR tu. Memberitahu apa sudah status barang-barang kita tu di mana. Kalau kami kan membuat penghantaran, ada juga update-nya di sana. Even kalau sudah penghantaran pun, sudah dihantar pun sama juga. Ada bertukar tu status menerima. Sudah pun dihantar lah tu. Sudah dia update di sana. Di sana kami begitu secara automatik lah, tidak payah lagi manual berhubung lagi ya. Jadi tinggal saja kita ni rajin melihat update statusnya tu. Sendiri status terkini daripada hasil perkhidmatan itu. Baik, kalau dari itu stage pertama tu difahamkan ada beberapa stage ni, mungkin boleh dikongsikan mengenai perkara tersebut. Selepas mereka membuat order daripada QR app tu, pihak farmasi membuat tapisan tu di sana tu, whether ada lagi ubat diorang kah ataupun mesti berjumpa doktor dulu kah, ataupun mesti adalah daripada doktor atau ada ubat diorang cukup kah Indah apa. So pihak farmasi kan update daripada ada menelpon ke customer tu kalau if anything happen. Kalau Indah diorang just approve. And then for stage kami lah tu, stage 3 kami membuat billing. Kami membill customer untuk diorang membayar secara online dah, diorang sendiri. Kami membagi the invoice number lah tu kiranya lah. Diorang input arah pay bill tu di BIBD. Di sana sekarang mereka dapat membayar secara sendirilah, safe lah tu kiranya. Jangan macam-macam ya, orang meminta ke tadi punya account number tu jangan dibagi lah tu. Diorang sendiri membayar BIBD. So it's quite safe di sana lah. Alhamdulillah. Jadi macam itulah proses dan juga prosedur untuk menggunakan perkhidmatan ini tadi ya. Ada juga baiknya dikongsikan tadi ya. Kadang-kadang pelanggan ini perlu juga berjumpa dengan doktor ya. Bukan maksudnya orang pos office mengambil ubat bis dia tu. Mungkin saja ubat sudah diganti, ditukar ataupun mungkin akan diberikan pada kemudian hari dan sebagainya. Betul. Jadi pelanggan itu sendirilah sebenarnya yang berjumpa dengan doktor mereka sama ada berjumpa ataupun bertelefon ataupun macam mana. Betul. Itulah. Jadi kalau daripada Jabatan Perkhidmatan Pos sendiri tugasnya untuk dalam pengurusan perkhidmatan penghantaran sahaja. Jadi bercakap berkenaan dengan perkhidmatan penghantaran ini Tuan, berapa lama ni sebenarnya tempoh penghantaran ini yang dapat diterima oleh pelanggan tersebut? Terima kasih. Yang untuk penghantaran ini selepas saja pembayaran dibuat, besok the next working day lah tu, besok di hari besok hari bekerja kami menghantar. So di sanalah kami dapat mengantar lepas kami menerima pembayaran daripada pihak customer. Okey. So maksudnya selepas pembayaran diterima, ubat akan dihantar pada hari keesokannya. Working day, next working day. Jadi cepat-cepat bayar, cepat-cepat terima ubat. Cepat-cepat diproses ya. Baik, kita berehat seketika, banyak lagi nih yang ingin kita ni ketahui dan juga tanyakan kepada Tuan Haji Muhammad Fauzi selepas ini. Audia penonton jangan di mana-mana, kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi bagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi bagi Auda.
Ya, Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam segmen Negara Pintar Terhubung. Topik yang kita bawakan ini berkenaan dengan perkhidmatan pos laju medicine, dan bersama dengan kita masih lagi bersama dengan kita pada pagi ini itu bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Abdullah, merupakan Ketua Penguasa Pos. Jadi kita telah pun mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan langkah-langkah ataupun cara-cara penghantaran, dan ingin kita ketahui juga Tuan, ya, berkenaan dengan bungkusan pos laju medicine ini. Jadi macam mana bentuk bungkusan pos laju medicine ini? Okey, terima kasih. Ini ada sedikit contoh, satu contoh di mana bungkusan ini kami terima daripada selepas menerima pembayaran dari customer, kami mengagar ke setiap klinik macam Berakas Health Center. So ini yang sudah di-pack daripada pihak farmasi ni. Pack ni ubatnya di dalam, then di seal, is quite safe. Kualiti ini polycarbonate. So di sini quite atulah dapat kami buka, dapat atur, and then quite safe. And then alamat apa bis kita yang kita isi ada di dalam kertas satu. So, contohnya macam mana lah tu? Ini kalau ubat-ubat biasa yang dah memerlukan cool box dah. Ada certain customer, diorang memerlukan cool box tu. Cool box mesti di dalam sesuatu yang sejuk tu, di control environment. Itu is actually required by pharmacy tu, pihak pharmacy unit. Kami dia tu kan di regulate untuk membuat untuk keselamatan ubat itu je lah. Sebab segala ia punya ubat-ubatan itu mesti di dalam keadaan yang itulah kontrol tu, di bawah di dalam 3 ke 7 Celsius. So kalau indah ubat yang macam farmasi itu rusak, ubat itulah yang diperlukan itu. So ini is some yang kami punya contoh beg yang penghantaran di complete sama ais. So ais ini di dalam ini lah. Di dalam ini daripada kami mengambil ke pihak farmasi, ubat itu di dalam, daripada pihak farmasi ke rumah pelanggan, kontrol tu dalam 3 ke 7 Celsius saja. So kalau indah, kalau di bawah ataupun lebih daripada temperature tu, ubat tu boleh rosak. So that's why yang orang-orang yang perlukan ubat-ubat itu, which is berkontrol di sana lah. Dan kami ada sukatan juga di dalam itu. So farmasi boleh mencek juga whether dalam itu mengikut standard yang pihak farmasi. So yang di tangan tuan ni apa ni? Ni kita meternya tu. Dia dapat mencek kontrol temperature di dalam. Dia dapat mencek lah. So kami anang sentiasa mengikut the standard of pengantaran itulah apa yang disediakan oleh pihak farmasi. Jadi maksudnya benda ni ataupun ubat ini indah bermalamkan lah ya. Hari ini mereka akan mengantar, terus saja pergi ke Ripas, ambil ubat tersebut dan terus hantar direct ke rumah pelanggan ini tadi, penggunaannya. Wow, luar biasa sekali ya. Wah, beg ini memang beg khas ni ya. Beg khas untuk kau itulah, something yang cool box namanya. Boleh saya lihat beg ini? Silakan. Jadi mana-mana ubat yang memerlukan penghawa dingin, suhu rendah lah, kontrol situation. Yang memerlukan makai cold storage bag inilah ya. Jadi inilah dia mungkin ubat-ubatan. Jadi ini unit farmasi akan membungkus menggunakan cold storage bag ya. Kami akan membawa beg ini ke sana dan memasukkan ke dalam lah. So temperature di dalam tu nang kontrol. Jadi di hari yang sama lah tu. Di hari sama. Pada hari yang sama. Quite safe untuk customer. Baik, alhamdulillah ya. Memang saya rasa sedikit berat. Betul. Ya, dan memang mungkin boleh ya menampung temperature yang walaupun rendah 7 degree Celsius tadi. 7 degree Celsius. Apa saranan Tuan Najib sendiri ni kepada para pelanggan ataupun orang ramai yang mungkin berminat untuk menggunakan perkhidmatan ini nanti? Okey, saranan kami daripada Jabatan Perkhidmatan Pos bahagian Pos Laju Medicine menyarankan kepada mereka yang menggunakan servis-servis kami di make sure ubat-ubatan mereka cukuplah dalam masa seminggu supaya membagi masa lah, ample time bagi kami untuk membuat proses-proses ini lah. Depending kalau ditakutkan proses itu lama dan cuti sekolah lagi apa, so
cuti awam. Dan kami itulah make sure cukuplah ubat-ubatan bis kita di sana di rumah dulu. So kalau kena habis minggu order dari kami, so kami dapat memproses dalam sampai so within the time itu cukuplah ubat-ubat bis kita. And then untuk menggunakan alamat rumah dan alamat office yang lengkap. So di sana bis kita kami pun dapat mengantar dengan cepatlah, senang juga mencari alamat bis kita. And then kalau bis kita ada apa-apa pertanyaan mengenai servis-servis kami ataupun produk-produk kami, boleh bis kita kontak kami lah daripada kami punya customer service center kami, nombor telefon 2380-481 ataupun WhatsApp saja. Jangan datang ke office, WhatsApp saja, WhatsApp hotline CSC kami, customer service center kami. Nombornya 8711-002, 8711-002. Ataupun kalau kita mencari update ataupun cuma nak mengorder, boleh kita follow kami punya IG @post_Brunei. So di sana information tu ada semua kami paparkan untuk information orang ramai lah. So kalau kontak saya di sana pun dapat jawab itulah. Kami if anything kami dapat menjawab dari sana. Ya, alhamdulillah. Post_Brunei tadi ya. Okey, baik, kita akan cuba semak selepas ini dan Auda penonton ya, mudah-mudahan jelas dan juga lengkaplah hendaknya ya dengan perkongsian yang dibawakan oleh Tuan Haji Muhammad Fauzi sebentar tadi ya. Dan insya-Allah jika ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan mungkin dengan perkongsian yang lain pula ini ya. Baik, di penghujung ruangan wawancara kita dan juga temu bual kita ini, mungkin Tuan Haji sendiri masih lagi kita ni dapat merasakan suasana hari raya pada ketika ini. Ada ucapan yang ingin diberikan? Ucapan itulah selamat hari raya kepada semualah. Dan hopefully kata ni semua dalam itulah rahmat Allah saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita ada pertanyaan daripada penonton kita. Katanya sekali lagi mungkin dapat dikongsikan Instagram daripada Perkhidmatan Pos Laju. Okey, Instagram Jabatan Perkhidmatan Pos, POST _Brunei. Bukan POS ya. Bukan. Iya, POST. _Brunei mungkin dapat kita kongsikan melalui Kaca TV. Jadi insya-Allah kita kongsikan sebentar lagi ya berkenaan dengan Instagram. Baik, ribuan terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kita telah pun mengikuti dalam segmen Negara Pintar Terhubung berkenaan dengan perkhidmatan Pos Laju Medicine ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aplikasi yang telah pun disediakan ini dapat sedikit sebanyak memberikan kemudahan dan melalui perkhidmatan penghantaran ubat untuk keselesaan bersama. Betul. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 5 Mac 2024 sehingga 5 Disember 2024. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM 100 50 20 15 10 5 1 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan hantar ke 3999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan dan kelebihan membina masjid. An Jabir bin Abdullah
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الإمام Ibnu Majah. Daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membina masjid kerana Allah, sekalipun hanya seperti sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membina untuknya rumah di dalam syurga. Beramallah dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui SMS bermula 17 Syakban 1445 Hijriah bersamaan 27 Februari 2024 Masihi hingga 24 Jamadil Akhir 1446 Hijriah bersamaan 26 Disember 2024 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MASJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan hantar ke 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Kenali hidupan liar kita ni. Edisi Kenali Hidupan Liar Kita ni akan menggali lebih dalam tentang spesies burung berhijrah yang menarik umumnya kerap melawati ke negara Brunei Darussalam. Spesies burung yang akan dibincangkan pada edisi ini ialah burung kedidi sawah, kedidi kayu atau wood sandpiper. Spesies ini adalah jenis burung pengicar air yang lumrah dijumpai di hutan-hutan dan di sungai-sungai negara Brunei Darussalam. Burung kedidi sawah mempunyai tubuh yang kecil, sekitar 18 hingga 20 cm, kaki dan sayap yang panjang dengan warna badan yang dominan kelabu-kelabu coklat serta berbelang putih pada sayapnya. Habitat semula jadi burung kedidi sawah adalah di hutan-hutan dataran rendah seperti sawah padi dan kawasan berair seperti paya, kolam dan kawasan tanah lembap dan boleh juga ditemui di kawasan pantai yang berlumpur. Kebiasaannya mereka memakan serangga-serangga akuatik kecil di perairan cetik, cacing-cacing dan moluska. Pada musim pembiakan, burung kedidi sawah biasanya membina sarang mereka di atas tanah berlumpur di kawasan tanah lembap. Sarang mereka dibuat dari rumput dan daun-daun kecil. Pasangan burung ini akan bekerja sama untuk membina sarang serta menjaga keselamatan anak-anak mereka. Pembangunan atau pengubahsuaian kawasan tanah lembap untuk kepentingan manusia dan pencemaran alam sekitar adalah antara ancaman yang dihadapi oleh spesies burung ini. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Kenali hidupan liar kita ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi Jam Terakhir. Ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin, Minggu Baharu. Ya. Kita sudah pun berada di 22 April 2024 Masihi bersama dengan 12 Syawal 1445 Hijrah. Ya. Selamat Hari Raya kita ucapkan buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah air. Ya. Iya, jadi walaupun kita sudah pun berada di Syawal ke-12, ya, kemeriahannya masih lagi dapat dirasakan dan ini tidak terkecuali bagi mereka yang pada ketika ini sedang menjalankan ibadah puasa sunat, ya. Puasa sunat 6 itu di bulan Syawal. Jadi ada yang mereka yang berpuasa 6 secara berturut-turut ataupun ada yang mengambil puasa sunat 6 dengan berselang-seli. Jadi kita harapkan mudah-mudahan
ibadah puasa yang bisa kita laksanakan pada ketika ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tidak kiralah ibadah yang puasanya kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apapun yang kita ni kerjakan, ya, kita ni sempurnakan di bulan Ramadan tidak tinggal begitu saja, dapat kita terapkan di bulan-bulan yang lain juga. Betul ya. sekali ya. Siapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal ini ibarat mereka berpuasa setahun lamanya ya. Jadi alhamdulillah selamat menjalani ibadah puasa yang berpuasa ya. Di samping itu juga dalam sama-sama kita ni meraihkan ya sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Mereka yang kurang bernasib baik juga turut tidak dilupakan ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang istimewa untuk mereka juga. Betul. Kita akan mengikuti siaran langsung sedikit masa saja lagi nih. Lintas langsung majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah 2024 Masihi. Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang mana nanti akan kami sambung terus dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ya. InsyaAllah bersama dengan rakan tugas kita Muammar yang berada di sana nanti yang akan cuba untuk memberikan ulasan dan juga gambaran ya sekitar perjalanan majlis yang berlangsung di sana. Banyak pengisian-pengisian menarik juga telah pun kita bawakan dan juga muatkan kepada audio penonton pagi ini ya. Antaranya sebelum berita tadi ya, kita ada memberikan dan juga mengungsikan berkenaan dengan perkhidmatan baharu ya. Pos laju iaitu mengenai dengan apa tu? Berkenaan dengan perkhidmatan pos laju medicine yang telah kita bawakan tadi. Jadi kita ingin paparkan seperti yang kita berikan tadi akaun rasmi Instagram mereka iaitu di post_Brunei. Jadi bagi bis kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini ya berkenaan dengan perkhidmatan daripada pejabat pos Brunei, bis kita boleh memfollow ataupun mengikuti di post_Brunei. Kalau tadi kita telah pun mengkongsikan berkenaan dengan satu perkhidmatan baru yang iaitu perkhidmatan pos laju medicine, yang mana ini adalah khusus orang ramai, khusus kita ni yang biasa mengambil ubat di klinik ataupun di farmasi kerajaan. Jadi dengan perkhidmatan ini dibukakan secara online melalui aplikasi QUp. Yang penting sekali habis kita muat turun terlebih dahulu aplikasi QUp dan kemudian habis kita perlulah mengisikan nama, nombor telefon dan juga BRUHIMS dan lokasi tempat penghantaran, tidak kiralah di pejabat ataupun di rumah ya. Jadi ini bergantung kepada habis kita dan apa yang penting mendapatkan dulu mendapatkan confirmation daripada doktor terlebih dahulu. Betul sekali ya. Bayangkan sahaja kalau kita ni menunggu di hospital memakan masa yang lama. Betul. Kadang-kadang kita ni perlu juga membayar jas meletakkan kenderaan ya. Jadi kenapa tidak untuk menggunakan perkhidmatan ini, tetapi nasihat daripada tetamu kita tadi katanya pastikan kita ni ada ubat-ubatan stok lah ya terlebih dahulu. Mungkin dalam tempoh untuk 1 minggu atau ini kerana perkhidmatan tersebut indahlah hari ini menempuh harian ini juga dapat. Ada proses-proses dan juga prosedur-prosedur yang perlu kita ni patuhi ya dalam penghantaran ubat-ubatan ini tadi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita sebentar tadi ya. Dan khabarnya rakan kita dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ya sudah pun bersedia pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan mengikuti bersama lintas langsung majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah 2024 Masihi, anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ya. Dan kalau kita amat-amati memang sambutan ini ya setiap tahun ya ianya diadakan dan memang mengambil tempat yang sama juga pastinya dengan ada pengisian-pengisian menarik yang akan dapat sama-sama kita ni saksikan dalam sedikit masa sahaja lagi. Mungkin Muammar ada info mengenai dengan perkara ini ya. Jadi insya-Allah beliau nanti akan memberikan ya mengenai dengan perkara ini.